termasuk yang wajib. Okey. Jadi jangan tertinggal, dia kata di sini, jangan mendahului dengan 2 rukun fi'li. Dan jangan ketinggalan daripada imam juga dengan 2 rukun fi'li tanpa sebarang keuzuran. Tuan-tuan tengok nombor 2 tu. Jangan mendahului, jangan tertinggal daripada imam 2 rukun fi'li kerana semayang akan batal. Batal Kalau 2 batal. Kalau 1 belum batal lagi. 1 hanya luput pahala jamaah. Pahala jamaah tak dapat. Kalau sekali itu pun dah rugi dah. Jadi jangan bergerak selagi imam belum diam. Imam dah diam baru kita bergerak. Itulah semayang yang betul. Yang ketiga, jangan menyalahi imam dalam perkara sunat yang dikira mencacatkan solat apabila menyalahinya. Perkara-perkara sunat tersebut ialah, dalam semayang ni ada 2 jenis sunat. Pertama dipanggil sunat hai'ah dalam semayang. Sunat hai'ah tu apa tuan-tuan? Kita baca tasbih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sunat, tak baca pun tak apa. Ataupun semasa sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sunat. Ataupun sami'allahu liman hamidah, kita baca rabbana walakal hamdu, sunat. Itu sunat hai'ah. Takbir hari raya, takbir rakaat pertama berapa kali? 7 kan? 7 kali sunat hai'ah. Tak takbir pun tak apa, ataupun tak cukup takbir pun tak apa. Jangan tegur imam. Banyak tempat berlaku, terutamanya pada rakaat kedua sembahyang hari raya haji. Rakaat kedua takbir dia 5 kali. Selalunya imam terlupa, bangkit daripada sujud, Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Jadi makmum tengok, imam ni tak takbir, tegur subhanallah. Jangan tegur. Sebab itu sunat sahaja. Tak takbir pun tak apa. Kenapa tak boleh tegur? Ulama dia bahas. Bila kita tegur, imam akan terkejut ataupun imam akan dia rasa apa salah aku? Bila dia sedar, aku terlupa nak takbir rakaat kedua 5 kali kan. Dia dah baca Fatihah dah. Hukum membaca Fatihah adalah rukun, wajib. Dah baca Fatihah, jangan patah balik. Jangan ambil takbir tu balik. Sebab makmum tegur, subhanallah, lupa takbir. Imam ulang balik, Allahu Akbar. Dia dah baca Fatihah, dia membatalkan sembahyang. Tuan-tuan batal sembahyang ingat. Bukannya dia tak batal, sunat ke makruh dah, batal terus. Ya. Yang batal sekali lah. Maknanya bila imam batal, dengan makmum sekali batal. Tuan-tuan kita dalam sembahyang berjamaah ni banyak orang silap faham Bila kita mengikut imamlah segala tumpuan sah sembahyang kita. Kecuali imam terlupa terlupa pula, tak ada siapa tegur, tak apalah, sah lah. Walaupun dia buat salah, buat 5 rakaat umpamanya, tak ada siapa tegur, habis sembahyang selesai semua balik, sah. Tapi bila ada orang tegur, imam tadi 5 rakaat lah, iya ke? Tak adalah, 4. Datang lagi makmum kedua, makmum ketiga, ya, dah imam tergoyang. Bila imam tergoyang ataupun was-was, maka dia wajib ulang semula sembahyang. Jadi imam kalau dia batal, kalau dia dah hadas besar umpamanya, dia terlupa, lepas tu baru teringat, dia wajib beritahu makmum, makmum saya dah batal, saya terlupa. Semalam saya berhadas besar, contoh. Terlupa nak mandi kan? Kena ulang balik dengan makmum ulang balik. Jangan kata imam yang salah, imam yang tak mandi, makmum mandi, tak. Sebab itu imam ni bukan calang-calang orang. Mesti tahu hukum bab sembahyang kerana dia memimpin jamaah, memimpin makmum. Bila salah, salahlah. Jadi batal Sama lah juga kalau imam terlupa tahiyat awal. Tahiyat awal hukum dia sunat ab'ad. Sunat dia 2 dia. Satu sunat hai'ah, satu sunat ab'ad. Apa beza dia? Sunat hai'ah nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tetapi sunat ab'ad, kalau kita terlupa ataupun tertinggal, disunatkan untuk kita buat sujud sahwi di hujung sembahyang. Sebelum salam tu buat sujud sahwi, baru salam. Itu beza dia.
abad ni sunat yang amat dituntut lah. Tapi kalau tak buat pun tak apa. Contoh imam terlupa tahiyat awal. Lupa, Allah naik terus. Kita tengok imam dah berdiri lah. Dah berdiri tak payah tegur lah. Kerana takut bila kita tegur, dia turun, apa hukum sembahyang tu? Batal. Pandai lah. Batal. Kenapa batal? Sebab imam dah berada rukun berdiri. Berdiri itu rukun solat. Rukun sembahyang adalah berdiri yang pertama rukun. Dia dah berdiri dah. Jadi jangan tegur dia. Kerana kalau tegur, dia gabra ke, dia terkejut ke, dia turun balik, dia ambil yang sunat, itu yang batal sembahyang. Bukan sembahyang imam je batal, seluruh makmum batal kecuali mereka yang niat mufaraqah. Siapa yang niat mufaraqah, selamatlah. Jadi sebab itu kita kena tahu nak tegur imam ni bukan asas aja silap je tegur tak. Kita tegur perkara yang boleh membatalkan solat sahaja. Contohnya imam salah baca Fatihah. Imam mengurangkan rakaat. Itu membatalkan sembahyang, tegur. Imam lupa lah tu. Imam menambah rakaat. Cara nak negur imam menambah rakaat, bila imam berdiri rakaat kelima, kita yang sedar jangan berdiri. Kita duduk tahiyat akhir, masa kita duduk tu tegur imam, subhanallah, cakap pada imam tu. Imam tu dah berdiri, dia lupa. Kalau dia nak dengar, dia dengar lah. Kalau dia buat buat tak tahu, maka kita terpaksa niat mufaraqah. Itu cara nak selamatkan sembahyang. Kalau imam mengurangkan rakaat pula, sembahyang Isya dia buatnya 3. Contoh sebab lupa. Lupa ni Allah tak ambil kira tuan-tuan. Allah sebutlah ni, Rasulullah sebutlah hadis, innallaha wada'a an ummati khata'a wan nisyan wa mastakrihu alaih. Maksudnya Allah tak ambil kira perkara yang terlupa, perkara yang tersalah, perkara yang dipaksa, tak ambil kira. Tapi kalau lupa dah ada orang tegur, itu kena ikutlah, wajib ikut. Kalau dia lupa terus ya, sahlah sembahyang tu. Jadi bila imam dah berdiri, kita berdirilah. Tertinggal tahiyat awal tadi, jadi jangan tegur. Kalau kita tegur, dia boleh kadang-kadang berlaku kesilapan ataupun batal sembahyang. Kecuali lah masa tegur tu dia sedang bongkok, dia belum berdiri lagi. Kita cepat-cepat sedar, imam ni macam nak bangkit dah. Subhanallah. Tapi masa itu masalah dia, takut imam tu buat tak tahu. Sebut subhanallah pun dia berdiri juga. Lepas dia berdiri dia turun. Itu yang masalah batal. Jadi kalau dia masa tegur subhanallah, dia turun balik, sah sembahyang tu kerana dia belum lagi berdiri sempurna. Belum berdiri sempurna lagi. Kalau dah berdiri, jangan turun. Baik. Jadi dalam sembahyang ni dia ada beberapa perkara sunat. Yang pertama, sujud tilawah. Tuan-tuan tengok. Sujud tilawah ni tuan-tuan, bila imam buat, sujud tilawah ni sujud apa? Sujud sejadah. Subuh Jumaat sujud sejadah ataupun sujud tilawah. Bila imam buat sujud tilawah tu sunat je, tak buat pun tak apa. Tetapi kalau kita ikut imam buat sujud sejadah, kita wajib ikut. Jangan lagi aku malas lah, sunat je, tak boleh. Kalau tak ikut, batal sembahyang makmum. Ataupun imam tak buat sujud sejadah. Lepas baca selalunya, lepas baca surah tu lah, khawru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Surah sejadah tu kan. Jadi imam dia tak sujud lah katakan. Jadi jangan kita sujud pula. Apa pun kita berpandu kepada imam. Imam tak buat, kita jangan buat. Kalau imam tak buat, kita sujud seorang-seorang tanpa kita niat mufaraqah, batal sembahyang. Kecuali lah niat mufaraqah. Mufaraqah tu tak ikut imam, itu boleh dibenarkan. Jadi wajib mengikut imam ataupun muwafaqah, mengerjakannya atau meninggalkannya. Imam tak buat, jangan buat. Menyalahi imam dalam melakukannya atau meninggalkannya membatalkan solat. Jadi tolong gariskan, membatalkan solat. Muka surat 18. Yang kedua, sujud sawi. Sujud sawi pun sunat juga. Sunat abad. Tapi macam mana keadaannya? Wajib mufaraqah. Mufaraqah ni muwafaqah. Wajib muwafaqah imam mengerjakannya. Wajib ikut dia lah. Wajib mengerjakannya. Tetapi tidak wajib bagi pada meninggalkannya. Jika imam melakukannya, wajib makmum turut melakukannya. Imam buat, wajib ikut. Sujud sawi
Imam buat sujud sahwi, kita wajib ikut. Sebaliknya, jika imam meninggalkannya, makmum boleh melakukannya. Kalau imam tak buat sujud sahwi ni di antara sebabnya dia tak buat kunut. Kunut sujud sahwi lah. Dia tak buat tahiyat awal, tasyahud awal. Kita disunatkan. Sunat je, tak buat pun tak apa. Tapi lebih baik buat lah. Katalah imam tak buat, kita nak buat katakan. Sebab imam tak ada tahiyat awal tadi, kita nak buat. Boleh, dengan syarat. Tengok situ. Dia kata, makmum boleh melakukannya setelah pasti imam bukan memberi salam kerana lupa meninggalkan sujud sahwi. Dengan syarat imam telah beri salam. Bila salam, maksudnya apa? Hubungan makmum dengan imam macam mana? Putuslah. Bila dah putus, makmum jangan salam lagi. Jadi imam dah keluar sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka putuslah hubungan imam dengan makmum. Jadi makmum jangan salam lagi kerana makmum nak buat sujud sahwi. Jadi tunggu dulu, imam dah keluar dah. Imam dah kata, Allahumma antas salam wa minkas salam, ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Confirm dia dah keluar. Dia takkan ulang balik. Imam ni dia ada special tuan-tuan. Kalau dia terlupa, walaupun dia dah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia teringat balik, aku lupa sujud sahwi, dia boleh masuk sembahyang. Dia boleh masuk sembahyang balik. Sebab itu makmum jangan lagi sujud sahwi. Tengok imam punya pergerakan, dia ni dah berhenti ke belum, ataupun dia terlupa ke. Sebab pernah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bersembahyang bersama sahabat, jadi Rasulullah terkurang satu rakaat. Sembahyang maghrib Rasulullah buat dua, terlupa. Manusia memang biasa lupa. Jadi bila buat dua, Rasulullah salam sembahyang maghrib. Bila salam, sahabat tanya, wahai Rasulullah, adakah rakaatnya cukup? Dalam kiraan kami, sahabat bercakap, di kiraan kami tak cukup, baru dua. Rasulullah kata, iya ke? Rasulullah terus bangkit. Dah bercakap dah, boleh. Kerana tempoh dia masih lagi awal. Dipanggil mu'alat. Mu'alat tu masa semayang dengan luar semayang tu masih lagi rapat. Masih lagi tak jauh lagi lah. Tapi kalau dah bersembang, dah minum air apa semua, tak boleh lah. Dah bercakap, dah berkeluar, tak boleh. Di dalam tempat sujud, bercakap, boleh. Iya ke? Dia terlupa. Rasulullah terus bangkit. Bangkit balik, sahabat ikut. Walaupun dah bercakap. Jadi sebab itulah sama lah dalam kes ni. Sujud sahwi ni, Imam dah salam dah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dah salam kedua-duanya, kita confirm lah imam ni dah tak buat lah. Kita boleh buat sujud sahwi kalau kita nak buat. Hukum dia begitu. Nak sujud sahwi boleh, syarat dia mesti dah terputus ataupun imam dah selesai kedua-dua salam. Ataupun kita tengok imam ni dia tak nak buat sujud sahwi, kita nak buat, yang terbaiknya kita niat mufaraqah je, habis cerita. Niat mufaraqah maknanya aku tak ikut imam, bolehlah kita buat sujud sahwi seorang-seorang kita, boleh. Boleh Yang penting hubungan tu dah putus. Kerana kalau masih lagi ada hubungan, kita buat apa yang imam tak buat, itu yang batal sembahyang kita. Imam tak buat, kita buat, batal. Sebab kita masih berhubung dengan imam. Boleh? Ada soalan tuan-tuan? Tak apa dengar. Farqah? Okey, bagus. Soalan ni selalu dia aju. Baik, tuan-tuan, pahala jamaah ni, kalau pada awal kita dah niat makmuman dapat 27, tiba-tiba di akhir semayang kita niat mufaraqah, tetap dapat 27. Sebab kita niat mufaraqah itu bukan sesuka hati kita. Kita kerana nak buat benda yang sunat ataupun imam melakukan perkara yang salah, perkara yang membatalkan, pahala jamaah tetap dapat. Boleh katakan imam dah duduk tayat akhir dah, kita baru sampai, imam nak bagi salam dah, kita masuk je, kita tahu takbir Allahu Akbar, duduk ikut imam, dapat pahala 27. Masa kita duduk tu, imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita bangun tambah rakaat, dapat 27. Cuma kita lambat tadi, pahala dia kurang lah.
Pahala soft kita tak dapat, pahala mendengar bacaan imam tak dapat sebab kita datang lambat. Itu pahala dalam sembahyang dia ada dua jenis, fadilat dan pahala. Dia beza. Fadilat yang 27 tu selagi ikut imam dapat 27. Pahala ni yang penuh kalau datang awal sampai akhir, itu pahala yang penuh. Kerana kita ikut imam daripada awal. Kalau ikut pertengahan, kuranglah pahala dia. Boleh? Lagi? Ada lagi soalan? Okey. Salam. Kena. Sawi. Sebab kita belum niat mufarakah lagi kan? Kalau dah niat tak payahlah. Kalau imam menambah rakaat tuan-tuan, ada ulama beri pandangan imam menambah rakaat. Saya kata tadi kita tegur imam kan? Tegur subhanallah. Tujuan tegur tu supaya dia turun. Kata dia tak turun. Bila dia tak turun, sebenarnya makmum tu ada dua pilihan. Pertama, pilihan yang biasa buat iaitu niat mufarakah. Aku tak ikut imam lah sebab dia tak turun-turun. Tetapi kalau kita ada masa, kita ada kelapangan, tak ada apa hal yang mendesak, kita boleh tunggu imam. Yang ini yang baik. Tunggu imam. Maknanya kalau imam tambah 5 rakaat, akhirnya dia akan duduk tahiyat akhir juga. Jadi kita tunggu. Masa kita tunggu tu, kita bacalah tahiyat dulu. Baca tahiyat sampai habis. Bila habis imam belum lagi duduk tahiyat awal, kita boleh baca surah-surah ataupun baca ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan duduk diam. Dalam semayang ni tuan-tuan, tak ada tempat yang boleh kita mendiamkan diri. Kena ada banyak baca. Kenapa tak boleh diamkan diri? Kalau kita mendiamkan diri, kita akan diganggu oleh syaitan. Mana kita diam? Masa itu boleh ingat, mana kunci aku tadi? Mana anak kucing dah makan ke belum? Macam-macam ingat masa semayang sebab kita tak ada buat apa, diam tunggu. Jadi kita disunatkan bacalah apa-apa ayat suci Al-Quran, hatta baca Fatihah pun boleh. Bacalah Fatihah 5 kali, 6 kali, nak tunggu imam tadi. Imam dah duduk tahiyat akhir. Bila imam salam, kita salam lah. Sebab kita dah selesai baca awal-awal tadi. Tahiyat. Jadi tak boleh duduk diam. Samalah juga bila kita semayang zuhur. Semayang zuhur, kita ke imam kan, kita baca surah dan sebagainya. Pada rakaat ketiga lah, rakaat ketiga imam tak rokok-rokok lagi, katalah kita dah habis Fatihah dah, rakaat ketiga sampai Fatihah aja kan, tiba-tiba imam belum lagi rokok-rokok, kita boleh baca surah dalam rakaat ketiga ke rakaat keempat ke, boleh baca. Kerana nak menunggu imam ni tak belum lagi rokok-rokok, kita baca. Bila imam rokok saja, kita terus rokok lah. Supaya kita nak mengelakkan daripada berdiam diri. Sama juga tahiyat awal. Tahiyat awal kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Sampai situ je kan? Imam belum lagi bangkit-bangkit. Bacalah sambung tu. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Baca tahiyat akhir dalam tahiyat awal. Boleh? Jangan kata tahiyat awal je tak. Selagi imam tu belum bangkit, baca seterusnya. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Imam tak bangkit-bangkit lagi, baca surah, baca apa. Tapi jaranglah. Lalunya dah habis Allahumma salli ala Muhammad, dia bangkitlah, kita bangkit. Kalau lah dia tak bangkit lah katakan. Jadi kita jangan diamkan diri. Boleh? Jadi maknanya itu ulama bahas tu ada banyak kelebihan-kelebihan yang kita boleh pelajari ya. Baik. Saya baca sikit lagi. Baik, yang ketiga, yang kedua tadi sujud sahwi Sujud sahwi tadi imam buat, wajib buat. Imam tak buat, kita boleh buat dengan syarat kita dah terputus hubungan dengan imam. Itu yang kedua. Yang pertama tadi sujud sahwi, sujud sejadah, imam buat, wajib buat, imam tak buat, jangan buat Itu tegas. Sujud sahwi ni ada fleksibel. Baik, yang ketiga tahiyat awal. Tahiyat awal sama juga, wajib muwafaqah imam ataupun wajib ikut imam pada meninggalkannya. Nampak? Meninggalkannya. Imam tak buat, kita pun tak buat. Jangan buat. Jangan tegur imam. Imam tak buat, imam naik je rakaat kedua. Dia tak buat tahiyat awal kerana dia lupa ke, dia sengaja ke, tak apa. Dia tidak membatalkan sembahyang. Jadi imam tak buat, kita boleh tak buat. Jika imam meninggalkan tahiyat awal, wajib makmum meninggalkan tahiyat awal. Nampak? Dia kata wajib. Imam tak buat, kita pun tak buat lah. Jangan tegur imam. Okay? Jika dia melakukannya juga, pada ketika imam tidak melakukan itu,
dianggap melakukan perbuatan tambahan yang tidak dilakukan oleh imam, maka batallah sembahyang. Imam tak buat, kita imam tak tahiyat awal, kita tahiyat awal, batal sembahyang, melainkan kita niat mufaraqah boleh. Bila putus dengan imam tu, kita buat apa-apa pun boleh lah. Kalau niat mufaraqah tak apalah. Kalau tak niat, kita tak buat, batal lah. Jadi jangan, imam tak buat, tak buat kita. Namun begitu, jika imam melakukan tasyahud awal, boleh makmum meninggalkan tasyahud awal tersebut dan solatnya sah, kerana dia hanya mendahului imamnya dengan satu rukun sahaja. Boleh buat tapi rugi. Kita tak apa jua tak boleh potong imam. Katalah imam buat tahiyat awal, sepatutnya kita pun buat tahiyat awal, tapi kita terlajak, terus berdiri, kita terlupa berdiri, dah berdiri jangan turun dah berdiri, sembahyang sah, tapi kita telah mendahului imam. Imam tak bangkit, imam duduk tahiyat awal, kita terus bangkit, terlupa. Kita tunggulah berdiri itu, jangan turun. Dan bila kita dah mendahului imam tadi, maka pahala jamaah kita luput. 27 darjat tu tak dapat, kerana kita laju sangat. Jangan laju-laju Nabi menyebut dalam hadis yang lain, Nabi kata al-ajalatu minasyaitan wat ta'anni minallah. Orang yang tergopoh gapah, laju-laju semayang ni, ini daripada syaitan. Wat ta'anni minallah maksud dia orang yang bertenang-tenang, bersantai-santai, tengok imam, tunggu imam, ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis hadis Nabi sebut jangan kita laju sangat jadi maknanya jangan bila imam tak buat tahiyat awal, kita pun tak buatlah. Jangan kita, kalau imam buat tahiyat awal kita terlajak, boleh, tapi hilang pahala jamaah. Sembahyang sah, tapi 27 darjat tak dapat. Okey, saya berhenti dekat situ.